Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Percubaan kali kedua. Okey. Sambungan pada bab 5 tingkatan 2. Subtopik yang kedua, larutan dan kadar keterlarutan. Okey, larutan dan kadar keterlarutan. Okey, kita berkenalan dulu dengan larutan. Okey, larutan ni apa? Okey, sebelum kita menghasilkan larutan, kita perlu kenal tentang zat terlarut dan pelarut. Okey, bila kita campurkan zat terlarut dengan pelarut, barulah terhasilnya larutan. Okey, jadi kita kenal dulu dengan zat terlarut dengan pelarut. Okey, zat terlarut ialah suatu bahan yang boleh melarut, yang boleh melarut di dalam cecair. Itu adalah zat terlarut. Untuk pelarut pula, dia adalah cecair yang boleh melarutkan bahan tadi. Itu adalah pelarut. Jadi, sekiranya kita campurkan zat terlarut dengan pelarut, hasilnya adalah larutan. Larutan adalah hasil campuran. Okey, apabila zat terlarut melarut di dalam pelarut. Sebagai contoh, siapa zat terlarut? Okey, zat terlarut contohnya adalah gula. Ini adalah bahan yang boleh melarut dalam cecair. Jadi, zat terlarut contohnya adalah gula. Pelarut pula adalah cecair yang boleh melarutkan zat terlarut tersebut. Jadi, contoh pelarutnya adalah air. Okey, apabila kita campurkan gula dengan air, campurkan zat terlarut dengan pelarut, maka menghasilkan satu larutan, iaitu larutan air gula. Okey, larutan ini pula ada 3 jenis. Okey, ada 3 jenis iaitu larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Okey, ketiga-tiga ini dipengaruhi oleh kepekatan yang berbeza. Okey, yang cair kepekatannya rendah, yang pekat kepekatannya tinggi. Yang tepu lebih tinggi daripada yang pekat. Okey, jadi kita boleh bezakan ketiga-tiga jenis larutan ini dari segi kuantiti zat yang terlarut. Yang pertama, dalam larutan yang cair, okey, larutan yang cair ini kuantiti zat terlarutnya adalah sedikit saja kita letak. Bagi contoh, dalam satu kap air ni, anda letakkan 1 sudu cawan gula. Jadi, larutan air gula ini adalah larutan yang cair. Sebab apa? Awak letak zat terlarut yang sedikit. Okey, untuk larutan yang pekat pula, okey, kuantiti zat terlarut ini banyak. Okey, kalau tadi awak letak 1, sekarang ni cawan yang sama, air yang sama banyak, awak letakkan contohnya 3. Okey, 3 sudu gula. Okey, jadi larutan air gula ni dah jadi semakin pekat. Jadi, ini adalah larutan pekat. Okey, yang ketiga adalah larutan tepu. Okey, larutan tepu ini adalah larutan yang sangat pekat dan tidak boleh lagi melarut mana-mana zat terlarut. Okey, awak letak lebih 10. Contoh, 10 sudu. Okey, zat terlarut yang tak boleh larut, okey, dia akan tertinggal di bawah. Ini menandakan larutan ini sangat tepu. Okey, jadi kita boleh beza antara ketiga-tiga larutan ini dari segi berapa kuantiti zat terlarut. Okey, yang kedua, kita boleh bezakan dari segi berapa banyak zat terlarut boleh melarut. Okey, kalau untuk larutan cair, zat terlarut banyak lagi boleh kita letakkan. Okey, boleh kita larutkan. Okey, sebab dia tadi sedikit saja, lepas tu kita boleh tambah lagi banyak. Okey, untuk yang pekat,
Okey, dia boleh lagi melarut. Masih lagi boleh tetapi sedikit sahaja. Okey, masih boleh melarut tapi sedikit sahaja. Okey, untuk larutan tepung, oleh kerana dia dah tepung sangat, maka tidak boleh lagi melarut mana-mana zat yang terlarut. Okey, awak nak campur lagi gula sudu yang ke-11 dah tak boleh. Okey, dia tak boleh larut sudah kerana larutan ini sudah tertepu. Okey, boleh? Boleh faham ya? Ini video yang kedua ya. Okey, larutan dan ampaian. Okey, tadi kita belajar tentang larutan. Larutan tadi apa maksudnya? Okey, campuran antara zat terlarut apabila zat terlarut melarut di dalam pelarut. Itu adalah larutan. Okey, sekarang ada istilah ampaian. Okey, ampaian. Ampaian ini bermaksud okey, nanti dulu. Okey, larutan adalah campuran jernih. Yang pertama dia kata jernih. Okey, larutan yang jernih yang mana zat terlarut melarut di dalam pelarut. Tetapi untuk ampaian, ampaian ialah campuran keruh. Okey, larutan campuran jernih. Ampaian campuran yang keruh. Okey, terbentuk disebabkan ada zat terlarut yang tidak larut. Okey, yang tidak boleh larut di dalam pelarut. Okey, apa beza antara kedua-dua definisi ni? Yang pertama adalah beza jernih dengan keruh. Satu larutan jernih, ampaian keruh. Lagi satu, okey, zat terlarut melarut. Okey, kalau zat terlarut ini larut, itu adalah larutan. Kalau zat terlarut tidak larut, itu adalah ampaian. Dia tidak larut, tidak melt. Tidak larut lah. Okey, tidak larut. Okey, dia tidak boleh bercampur, dia tak boleh hilang macam tu. Okey, jadi sebagai contoh adalah air pasir ni, campuran air dengan pasir. Air adalah pelarut. Dia adalah cecair yang melarutkan zat pelarut. Okey, pasir pula dia zat terlarut. Tapi zat terlarut ini tidak larut. Okey, tidak boleh larut di dalam air. Jadi, ampaian akan terhasil. Ini adalah ampaian. Dan airnya, okey, air cecair ini adalah kelihatan keruh. Seperti ada bahan-bahan yang terampai di dalam air. Makin lama, bahan zat ini akan mendak ke bawah. Menghasilkan mendakkan. Mendakkan ini menunjukkan ada zat-zat yang tidak larut. Okey. Okey, seterusnya. Okey, beza lagi. Selain daripada itu, daripada jernih dengan keruh, ada beza lagi larutan dengan ampaian. Yang pertama tadi adalah jernih, ampaian keruh. Yang kedua, kita boleh bezakan saiz zarah-zarah zat terlarut dalam larutan adalah sangat kecil dan boleh cahaya tembus. Okey, untuk ampaian saiznya lebih besar. Jadi cahaya tidak menembusi. Okey, cahaya tidak menembusi. Yang ketiga adalah untuk larutan dia tidak akan menghasilkan sisa mendakkan. Sisa mendakkan apabila kita tapis. Tetapi untuk ampaian, kalau kita tapis dengan kertas turas ini, maka ampaian ini akan menghasilkan mendakkan. Ada sisa-sisa yang termendak pada kertas turas ini. Itu adalah ampaian. Okey, kemudian boleh? Semua sihat? Okey, ketelarutan. Okey, ketelarutan adalah maksudnya suatu bahan, kuantiti maksimum suatu bahan itu zat yang terlarut ini
boleh melarut dalam 100 mil pada suhu yang berbeza. Dan ketelarutan ini boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Okey, kadar ketelarutan, kadar bila dia boleh melarut. Kalau dia tinggi maksud dia cepat melarut. Kalau kadar ketelarutan rendah itu maksud dia lambat melarut. Okey, disebabkan oleh beberapa faktor. Okey, ada beberapa penyebab kenapa suatu larutan itu boleh larut dengan cepat ataupun larut dengan lambat. Okey, yang pertama adalah disebabkan oleh suhu pelarut, suhu air tersebut. Okey, semakin tinggi suhu, okey, semakin tinggi kadar ketelarutan. Bermaksud semakin tinggi suhu, suhu yang tinggi, air yang panas yang apabila kita guna, okey, kadar ketelarutan menjadi tinggi. Maksud, okey, zat telarut mudah melarut, okey, cepat melarut. Okey, pada suhu yang tinggi, okey, zat telarut mudah melarut. Sebagai contoh, buah air gula. Ada 2. Okey, satu awak guna air sejuk. Satu awak guna air panas. Okey, yang mana gula boleh melarut dengan cepat? Okey, pada cawan yang ada air panas. Air sejuk lambat. Ini menunjukkan bahawa suhu pelarut memainkan peranan yang sangat penting untuk melarutkan gula. Jadi, suhu yang tinggi, yang lebih tinggi dapat melarutkan zat telarut dengan lebih cepat. Okey, yang kedua adalah kadar kacauan. Okey, berapa kerap anda kacau larutan tersebut. Okey, semakin tinggi kadar kacauan, bukan tinggi awak kacau. Bermaksud semakin kerap anda kacau, banyak kali anda kacau, okey, semakin tinggi kadar ketelarutan. Bermaksud semakin kerap anda kacau, maka zat telarut akan melarut dengan lebih cepat. Kadar ketelarutannya tinggi. Okey, daripada awak kacau seminit satu kali. Jadi kadar kacauan yang lebih banyak, okey, dapat melarutkan zat telarut dengan lebih cepat. Okey, dan yang terakhir, faktor yang terakhir adalah faktor saiz zat telarut, saiz bahan yang kita nak larut tu. Okey, saiznya. Okey, saiznya kecil ke besar? Kalau nak larut dengan lebih cepat, mestilah saiz yang lebih kecil. Okey, saiznya semakin kecil saiz zat telarut, okey, semakin tinggi kadar ketelarutan. Okey, boleh? Okey, sama juga. Okey, ini adalah benda yang awak pernah buat kat rumah. Ini apa? Buat kopi kat rumah. Okey, kopi nak buat air kopi, kita gunakan air panas. Kenapa kita gunakan air panas? Sebab kita nak larutkan gula, kita nak larutkan kopi. Jadi, gula dengan kopi boleh larut dengan cepat bila kita gunakan air panas. Okey, kemudiannya, okey, kita kacau dengan lebih kerap. Okey, kacau. Sebab apa kita kacau air kopi ni? Supaya kopi dengan gula itu boleh larut dengan lebih cepat. Itu adalah apa yang kita buat. Okey, air kopi kita buat. Walaupun kita tak sedar, ini adalah faktornya kenapa air kopi itu boleh melarut dengan lebih cepat. Kenapa kopi dengan gula boleh larut dengan cepat? Kerana ada kadar kacauan yang lebih tinggi dengan suhu yang lebih tinggi. Okey, dan pemilihan gula. Okey, pemilihan gula yang halus ke yang lebih besar? Okey, mestilah kita pilih gula yang lebih halus. Okey, kenapa lebih halus? Okey, semakin kecil saiz, okey, semakin besarlah jumlah luas permukaan yang terdedah. Okey, jadi semakin kecil gula ini, okey, banyak luas permukaan yang terdedah pada pelarut. Jadi dia boleh melarut dengan lebih cepat. Okey. Dan seterusnya kita ada istilah tambahan di sini.
iaitu koloid. Okey, koloid juga adalah campuran. Dia adalah campuran dua atau lebih zarah terlarut tersebar dengan sekata. Tidak jernih dan tidak menghasilkan mendakan. Kalau kita tengok tadi, sebelum tadi, larutan dia menghasilkan larutan yang jernih. Ampaian keruh. Betul. Ampaian keruh. Okey. Larutan ada tak mendakan? Larutan tak ada mendakan, tak ada sisa. Kalau ampaian ada sisa. Okey, tapi untuk koloid ini dia keruh, maksud dia tidak jernih dan dia tak ada mendakan. Jadi dia ada satu sifat daripada larutan dan ada satu sifat daripada ampaian. Jadi kalau kita letak dia mengikut turutan, koloid ini berada di antara larutan dengan ampaian. Dia tidak ada sisa mendakan, dia tidak jernih. Jadi dia punya sifat tengah-tengah. Boleh? Apa contoh? Contoh bagi koloid. Contoh bagi koloid adalah busa ataupun buih. Busa dengan emulsi. Dia keruh, dia tidak jernih dan dia juga tidak ada mendakan. Tak ada mendakan terhasil. Kalau anda biarkan lama, dia tetap macam ni. Dia tidak mendak ke bawah. Seterusnya kita nak belajar tentang air sebagai pelarut semesta. Air sebagai pelarut semesta. Pelarut tadi apa maksud dia? Cecair yang melarutkan zat terlarut. Air adalah pelarut semesta. Dia adalah cecair yang melarutkan zat terlarut. Semesta. Kenapa digunakan istilah semesta? Maksud kebanyakan bahan zat terlarut boleh larut dengan air. Jadi kita panggil air ini sebagai pelarut semesta. Bagi bahan zat terlarut yang tidak boleh larut dengan air, dia boleh larut dengan pelarut bukan air. Contohnya adalah alkohol, kerosin, aseton, turpentin dengan ether. Ini adalah contoh pada pelarut. Selain daripada air, bahan-bahan ini boleh melarut bagi zat terlarut yang tidak boleh melarut dengan air. Boleh? Tak dengar, boleh seterusnya. Sifat bagi pelarut bukan air ini ada sifatnya meruap. Mudah meruap. Maksud apa meruap ni? Dia mudah bertukar keadaan menjadi gas, jadi wap. Dan dia berbahaya kepada kesihatan manusia. Jadi bagi orang yang mengendalikan pelarut bukan air ini, kena pakai penutup hidung. Kena ada ciri-ciri keselamatan juga. Untuk menjaga kesihatan diri sendiri. Dan yang terakhir, subtopik yang terakhir adalah 5.3. Yang ni yang terakhir. Pembersihan dan pembekalan air. Kaedah pembersihan air. Kenapa air kita perlu bersihkan dahulu? Sebab dalam air yang mentah, contohnya daripada sungai, daripada laut, daripada tadahan-tadahan, air ini dia mengandungi benda sing. Benda sing ni benda selain air, ada pasir, ada tanah. Dia ada mengandungi benda sing dan dia ada mikroorganisma. Mikroorganisma ni contohnya bakteria, kita ada kulat, ada protozoa dan dia ada bahan terlarut yang lain. Jadi air yang mentah perlu dirawat dan dibersihkan dahulu supaya kalau kita guna, kalau kita minum lebih selamat. Apa kaedah pembersihan air? Kaedah pembersihan air ada 4 dalam silibus kita, ada 4. Yang pertama adalah kaedah pendidihan. Awak panaskan air sehingga mendidih. Kaedah ini hanya membunuh mikroorganisma. Dia tidak
dapat mengasingkan benda asing. Kalau awak ambil air daripada air terjun, contoh awak didihkan, dia dapat bunuh mikroorganisma, tapi pasir tetap ada. Ini adalah pendidihan. Okey, yang kedua adalah kaedah pengklorinan. Okey, sesuai dengan nama kaedah ini, dia menggunakan klorin. Okey, klorin ini adalah bahan kimia yang mana bahan kimia ini boleh membunuh mikroorganisma. Kebanyakannya digunakan di mana? Okey, pengklorinan ni kebanyakan digunakan di dalam kolam air mandi. Okey, seperti taman tema air. Okey, jadi air taman tema air, okey, dia letakkan klorin supaya dapat membasmi segala mikroorganisma yang ada. Sebab dalam taman tema ni ramai orang guna. Okey, jadi kita tak tahu dia terkencing ke, terberak ke. Jadi dia orang letak pengklorinan, klorin. Okey, gunakan kaedah pengklorinan. Yang ketiga, kita ada kaedah penurasan. Okey, turas ni adalah macam penapisan lah. Okey, penurasan ini fungsinya ataupun kebaikannya dapat pisahkan benda asing terampai. Kita dapat asingkan sisa-sisa yang terampai. Tapi penurasan tidak boleh membunuh mikroorganisma. Dia hanya boleh asingkan. Okey, dia akan tapis benda asing yang terampai. Dan yang terakhir, kita ada kaedah penyulingan. Penyulingan ini ada dua faedah. Yang pertama adalah dia boleh menyingkirkan benda asing. Okey, yang kedua dia boleh membunuh mikroorganisma. Jadi antara keempat-empat ni mana yang lebih bagus? Okey, kaedah penyulingan. Tapi ada juga, takkan kita nak suling semua air dalam taman tema. Jadi kalau taman tema lebih kepada kaedah pengklorinan. Okey. Belum lagi. Okey, penyelesaian masalah kekurangan bekalan air. Okey, bagi negara yang kekurangan air, okey, macam mana dia selesaikan dia? Okey, bekalan air ni yang tidak mencukupi. Okey, sebagai contoh di negara mana ni? Negara mana? Singapura. Okey, sebagai contoh negara Singapura, okey, dia nak gunakan air semula. Jadi dia gunakan teknologi moden untuk kitar semula air. Air dari mana? Air kumbahan. Kerana dia ada masalah kekurangan bekalan air. Apa ni? Projek ini dikenali sebagai New Water, air baru. Okey, yang mana digunakan kaedah mengitar semula air kumbahan. Okey, ini adalah salah satu cara juga untuk mengatasi kekurangan bekalan air. Kita boleh kitar semula, kita boleh basmi balik mikroorganisma dan kita boleh tapis balik. Okey, sistem pembekalan air. Okey, macam mana air pada air paip kita ini dihasilkan? Dari mana? Okey, mari kita tengok gambar. Okey, air yang kita dapat daripada paip tu adalah daripada air empangan. Empangan ini adalah tadahan air hujan. Okey, takungan air. Okey, dia ada akan melalui beberapa proses. Proses ini demi untuk merawat dan mengasingkan benda asing yang ada pada air takungan. Okey, jadi kita go through one by one. Okey, takungan air. Ni takungan air. Tadahan air empangan. Tadahan air ni daripada tasik ke, tasik buatan ke. Okey, takungan air ini akan melalui proses yang pertama adalah proses penapisan. Okey, proses penapisan adalah tempat untuk menyingkirkan benda asing seperti apa? Daun, ranting-ranting, okey, yang ada pada takungan air. Jadi dia akan tapis dahulu. Okey, sebelum itu dia masuk kepada langkah kedua, akan melalui proses pengoksidaan. Air ini disembur-sembur naik ke atas, pengoksidaan. Okey, apa fungsi pengoksidaan ini? Okey, melalui proses pengoksidaan, air ini akan ditambah dengan kandungan oksigen. Okey, air yang dilalui yang sudah ditapis ini akan ditambah dengan oksigen.
okey, untuk menyingkirkan baunya dan rasa. Okey. Kemudian dia akan melalui proses penggumpalan. Di sini ada dua bahan yang digunakan. Satu namanya alum, satu lagi namanya kapur mati. Okey, fungsi ditambahkan alum adalah supaya zarah-zarah dalam air ini, zarah-zarah lumpur, zarah-zarah tanah dapat bergumpal dan dia akan mendak. Okey, ditambah dengan alum. Okey, kalau ditambahkan dengan kapur mati, untuk apa? Untuk mengurangkan keasidan air. Jadi kapur mati ini bersifat alkali. Dia mengurangkan keasidan dalam air. Okey, seterusnya, okey, melalui proses pengenapan. Okey, yang mana bahan-bahan yang sudah tergumpal, okey, akan mendak ke dasar tangki dalam tangki pengenapan. Okey. Kemudian dia akan melalui satu proses penurasan. Okey. Proses penurasan ini letakkan beberapa lapisan pasir. Okey, ada batu besar kecil ke bawah. Okey, dekat sini fungsi untuk penurasan ini menyingkirkan benda sing. Kemudian barulah dimasukkan dalam tangki pengklorinan dan pemfluoridaan. Ada dua bahan, satu ditambahkan dengan fluorida, satu lagi ditambahkan dengan klorin. Okey, tujuan ditambahkan dengan fluorida adalah untuk mengelakkan perebutan gigi. Yang klorin adalah untuk membunuh mikroorganisma. Kemudian barulah dimasukkan ke dalam tangki air bersih, okey, dan dipam ke seluruh tangki simpanan dan barulah kita sampai ke rumah. Inilah air selepas dirawat. Okey, dirawat barulah kita boleh guna. Dan bila kita guna daripada air paip ni, selalunya kita masih ada lagi penapis, kan? Ada penapis untuk tapis klorin, tapis segala bahan-bahan yang terlarut yang lain. Okey, dan juga kita masih lagi mengamalkan pendidihan untuk minum air dengan selamat. Okey. Seterusnya yang terakhir, bahan pencemar air. Pencemaran air berlaku disebabkan oleh aktiviti-aktiviti kita juga. Okey, kita jugalah penyebabnya kepada masalah-masalah ini. Yang pertama adalah bahan daripada bahan buangan domestik, sampah sarap kita. Okey, cara untuk mengatasi pencemaran air ini macam mana? Okey, melalui pendidikan. Macam kita belajar ni, ini adalah satu kaedah pendidikan. Kita mendidik masyarakat supaya macam mana cara membuang sampah dengan betul. Macam mana cara membuang sampah dengan betul? Okey, buanglah sampah merata-rata. Tak, buang sampah di tempat yang sudah disediakan. Okey, jangan buang di dalam longkang. Okey, di tepi sungai. Okey, semua cara yang kita buang merata-rata ini mengganggu sistem pengaliran air dan juga dia boleh mencemarkan air. Okey, boleh. Selain itu, dia cara mengatasinya, kita boleh menyediakan kemudahan sanitasi yang sempurna. Okey, menaik taraf sistem pembentungan di dalam negara. Yang ketiga, bahan buangan industri daripada kilang. Okey, ini tak ada lain yang selalu bukan kita lah sebagai orang yang berkuasa. Okey, yang ada kuasa, dia boleh menguatkuasakan undang-undang supaya kilang ini tidak buang bahan-bahan yang berbahaya, bertoksik terus ke dalam saluran air. Okey, ini boleh mencemarkan penduduk setempat yang berdekatan. Dan kalau lebih teruk, dia akan pergi ke laut. Okey, yang ketiga, bahan kimia dalam pertanian. Okey, pertanian kita tanam apa dan kita guna racun serangga. Okey, racun serangga ni tak baik sebab dia ada bahan kimia. Jadi macam mana kita nak mengatasi pencemaran air daripada tu? Kita guna racun perosak yang bersifat terbiodegradasi. Ataupun boleh gunakan baja semula jadi. Okey, baja apa? Baja daripada najis-najis haiwan.
Okey, dan yang terakhir, kesan daripada bahan pencemar air iaitu tumpahan minyak di laut daripada kapal-kapal. Okey, jadi